Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita membuka majlis dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah SWT. Allah SWT masih lagi memanjangkan umur kita, dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah SWT. Baiklah sidang jemaah yang dikasihi sekalian, muslimin dan muslimat, dalam pertemuan yang lalu kita berbicara tentang tajuk fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan tajuk yang baru pula, iaitu orang-orang yang tidak ditanya di dalam kubur. Orang-orang yang tidak ditanya di dalam kubur. Sedangkan dalam pertemuan yang lalu kita membincangkan fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat. Masih ingat lagi tak? Ada lebih kurang 20 lebih riwayat yang mutawatir yang menegaskan tentang fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan sebut tentang orang-orang yang tidak ditanya di dalam kubur. Siapa agaknya orang-orang yang tidak akan ditanya di dalam kubur? Tidak disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dalam Ar-Ruh, Abu Al-Qasim As-Sa'di mengatakan dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahawa sebahagian orang yang sudah meninggal tidak mendapat cubaan fitnah kubur, tidak juga didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Oh, ada juga di kalangan sebahagian manusia ni yang meninggal, yang mana sebaik saja mereka dikebumikan, mereka tidak akan menerima cubaan fitnah kubur. Mereka tidak akan didatangi oleh dua malaikat. Mereka tidak akan disoal oleh Munkar dan Nakir. Yang demikian itu disebabkan oleh tiga hal. Sebab apa orang ni tidak disoal? Ada tiga macam. Yang pertama sebab amal. Apalah amal orang tu yang istimewa sangat sehingga dia tidak disoal di dalam kubur. Yang kedua, musibah yang menyebabkan kematian. Musibah yang menyebabkan kematian. Musibah yang jenis macam mana ni? Yang membawa kepada kematian dan musibah itu tidak disoal di dalam kubur. Semua musibah ke? Nanti kita akan tengok. Musibah yang macam mana yang menyebabkan kematian, lalu kerana itu orang itu tidak disoal di dalam kubur. Yang ketiga, dan zaman. Zaman ni masa lah. Nanti akan tengok. Ada tiga hal, perihal sebahagian daripada manusia ni tidak akan disoal, tidak akan didatangi oleh dua malaikat, tidak akan menerima fitnah kubur. Satu, kerana amal dia yang istimewa. Dua, kerana musibah yang menyebabkan kematian dia tu yang jenis macam mana. Yang ketiga ialah zaman, masa. Okey. Dari seorang sahabat Rasulullah SAW, Rashid ibn Sa'ad menuturkan bahawa ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa seluruh orang-orang yang beriman diuji di kubur kecuali orang yang mati syahid?" Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa semua orang yang beriman
akan disoal di dalam kubur, akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, akan ditanya marabbuka, ama imamuka dan sebagainya. Tetapi kenapa orang yang mati syahid tidak disoal oleh malaikat munkar dan nakir? Baginda menjawab, cukuplah tusukan pedang pada kepalanya sebagai ujian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi kata cukuplah tusukan pedang pada kepalanya sebagai ujian. Sebab di dunia ni dia ada menerima ujian yang besar. Jadi di dalam kubur dia tidaklah diuji dengan azab kubur. Kalau kita lihat macam mana peristiwa yang berlaku kepada syuhada-syuhada yang terdahulu. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib dalam peperangan Mu'tah, menentang tentera Byzantine Rom. Rasulullah pesan, dalam peperangan itu diketuai oleh Zaid bin Harithah. Kalau Nabi kata kalau Zaid bin Harithah terkorban, syahid, gugur syahid, maka orang yang akan menggantikan Zaid bin Harithah sebagai ketua peperangan itu ialah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Dalam peperangan tersebut, bagaimana gugurnya Zaid bin Harithah, lalu panji peperangan Islam diteruskan oleh disambung oleh Ja'far bin Abi Talib. Dengan penuh semangat keperwiraan, dengan penuh semangat untuk mendapatkan keridaan Allah, memperjuangkan seikhlas-ikhlasnya agama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu sebelah tangannya telah dipotong oleh pihak musuh. Lalu tangan kirinya terus mendakap bendera ataupun panji-panji Islam. Kemudian tangan kirinya pula dipotong oleh musuh. Lalu dalam keadaan tangan yang kudung itu, dia mendakap di dadanya sambil dua tangan kudung itu masih lagi memegang panji-panji Islam daripada jatuh. Dan akhirnya dibunuhlah, gugurlah syahid Ja'far bin Abi Talib dalam peperangan Mu'tah. Dia dapati lebih kurang 72 tusukan pedang seluruh badan Ja'far bin Abi Talib. Sebab itulah Rasulullah SAW memberikan gelaran kepada Ja'far bin Abi Talib ni At-Tayyar, iaitu yang mati syahid dalam peperangan dan memiliki dua sayap. Yang mana Rasulullah kata, aku nampak Ja'far bin Abi Talib ini terbang di dalam syurga. Jadi oleh kerana ujian yang begitu besar yang dihadapi di atas muka bumi ini lagi kerana memperjuangkan agama Allah fi sabilillah, maka cukuplah itu, maka orang-orang yang syahid di jalan Allah fi sabilillah ini dikecualikan daripada diuji dengan soal kubur. Tidak akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Sebab itulah baginda menjawab, cukuplah tusukan pedang pada kepalanya sebagai ujian. Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana dituturkan oleh Abu Ayyub, barang siapa yang bertemu dengan musuh kemudian dia bersabar sehingga terbunuh atau dikalahkan, dia tidak akan diuji di dalam kuburnya. Ini kalaulah orang itu berhadapan dengan musuh dalam perang fi sabilillah dan dia bersabar. Dia bersabar ni maksudnya dia tidak berundurlah, dia tidak melarikan diri kerana takut mati dan sebagainya. Sebaliknya dia tetapkan teguhkan pendiriannya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar dan dia menentang musuh dengan semangat jihad yang tinggi, dengan ikhlas semata-mata mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sebegini niat dia betul, maka dia mati terbunuh dalam keadaan yang syahid dan dia tidak akan diuji di dalam kuburnya. Dan menunjukkan tentang kelebihan orang yang mati syahid, dia tidak akan disoal di dalam kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tabrani. Sementara dari Salman juga dituturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jihad satu hari satu malam itu lebih baik daripada puasa dan bangun malam 1 bulan penuh. Satu hari
satu malam berjihad pada jalan Allah lebih baik daripada puasa dan bangun malam satu bulan penuh. Jika orang yang melakukannya meninggal, jika orang yang jihad fisabilillah itu meninggal, amal yang dikerjakannya akan terus berkembang. Amal dah mati dah ni. Dah mati tapi amalnya dikerjakan masih terus berkembang. Kalau kita ni fahamlah, iza mata bani Adam in qata amaluhu. Bila mati anak Adam maka terputuslah amalannya, dah tak boleh nak berlaku beramal. Tapi istimewanya orang yang mati syahid, jika dia meninggal, maka amalnya akan terus berkembang. Sebab dia sebenarnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya terus mengalir. Dan dia akan dihindarkan dari dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir. Hadis riwayat Muslim. Inilah kelebihan orang yang mati syahid, yang mana disebutkan dalam hadis ini bahawa orang yang mati syahid ini amal dia akan terus berkembang. Rezeki dia akan terus mengalir. Dan dia pula akan dihindarkan daripada soal jawab dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir. Kemudian dari Fadalah Ibn Ubaid juga dituturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap mayat itu dihentikan amalnya kecuali orang yang meninggal kerana berjihad di jalan Allah, amalnya akan terus berkembang sampai hari kiamat dan diamankan dari fitnah kubur. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Kita baca hadis biasa, iza mata bani Adam in qata'a amalu illa min thalas. Bila mati anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Seperti mana yang biasa kita dengarlah, ya. Iaitu sedekah jariah, yang boleh menyambungkan amalan dia, sedekah jariah, amalan kemudian ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ketiga perkara yang boleh menyambungkan pahalanya ketika dia di dalam kubur. Tetapi orang yang mati syahid diberikan keistimewaan oleh Allah SWT, walaupun dia mati pada pandangan manusia, tapi dia sebenarnya hidup di sisi Allah SWT, dan dia pahalanya akan berkembang sampailah ke hari kiamat. Kita bila dah mati, amal kita, pahala kita terputus lah. Tapi orang yang mati syahid ni, pahala amal dia tu semasa dia hidup tu akan terus sampai ke hari kiamat. Dan dia diamankan daripada fitnah kubur, akan selamat daripada soal Munkar dan Nakir. Seterusnya dalam riwayat Abu Daud dilafazkan diamankan dari para penguji kubur. Dalam riwayat Abu Daud digunakan lafaz diamankan dari penguji kubur. Maksudnya penguji kubur tu siapa? Munkar dan Nakir. Tidak akan datang untuk bertanyakan soalan kepada orang yang mati syahid. Diriwayatkan daripada sanad yang sahih dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal kerana berjihad di jalan Allah, barang siapa yang meninggal kerana berjihad di jalan Allah, Allah akan mengalirkan amal soleh yang pernah dikerjakannya. Dialirkan juga rezekinya, diamankan dirinya dari penguji kubur, dan akan dibangkitkan oleh Allah dengan penuh rasa aman dari ketakutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengulangi daripada kenyataan-kenyataan di atas tadi, menerangkan tentang keistimewaan orang yang mati syahid. Walaupun mati di sisi manusia, sudah sebenarnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalnya pula itu yang pernah dilakukan semasa hidup akan terus berpanjangan hinggalah ke hari kiamat. Dan dia pula diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanyakan tentang soal kubur. Al-Qurtubi mengatakan hadis di atas dan hadis sebelumnya khusus berkaitan dengan kematian kerana jihad. Ini kelebihan orang yang mati jihad syahid kerana jihad fi sabilillah, berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati yang syahid pada jalan Allah fi sabilillah ini tidak akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya.
Uqbah Ibnu Amir juga meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayat itu dihentikan amalnya. Bila dah mati, maka terhentilah amalnya, terhentilah pahalanya. Kecuali orang yang meninggal kerana berjihad di jalan Allah. Kecuali orang yang mati berjihad kerana jalan Allah. Amalnya akan terus dialirkan hingga Allah membangkitkannya dan dia diamankan dari dua penguji kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Masih lagi mengulangi kenyataan-kenyataan di atas, menerangkan tentang keistimewaan orang-orang yang mati syahid pada fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Sementara Uthman bin Affan meriwayatkan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, siapa sahaja yang meninggal kerana berjihad di jalan Allah akan dialirkan pahala amal solehnya, dialirkan juga rezekinya, diamankan dirinya dari dua penguji kubur dan Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan aman dari rasa takut yang dahsyat. Hadis riwayat Al-Bazzar. Seterusnya Abu Umamah menuturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, bagi siapa sahaja yang berjihad di jalan Allah, Allah akan mengamankannya daripada fitnah kubur. Orang yang berjihad berjalan Allah, maka Allah akan selamatkan dia daripada fitnah kubur. Maksudnya tidak didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa sahaja yang meninggal kerana berjihad, dia akan diselamatkan dari fitnah kubur dan dialirkan baginya rezekinya. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Al-Awsat. Banyak tadi kelebihan-kelebihan mengulangi perkara-perkara yang sama. 4 perkara lah kebanyakannya, ya. Yang satu, orang yang mati di jalan Allah ni, berperang di jalan Allah ni, syahid ni, ya, amalnya akan berterusan sehingga ke hari kiamat. Pahala amalnya akan berterusan sehingga ke hari kiamat. Kemudian dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia akan diamankan daripada penguji kubur, iaitu Munkar dan Nakir tidak akan datang menanyakan soalan-soalan kepada orang yang mati syahid. Dan yang keempat ialah dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang aman dan daripada perasaan takut, kerana diamankan daripada perasaan takut. Seterusnya kita lihat tentang beberapa potong ayat yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan orang yang mati syahid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahawa mereka itu mati. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahawa mereka itu mati. Bal ahya. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Janganlah kata, walaupun dia telah mati syahid, janganlah kamu kata kepada mereka itu mati. Sebenarnya, hakikat sebenarnya, bal ahya. Mereka itu sebenarnya hidup. Bahkan mereka itu sebenarnya hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyadarinya. Di sisi manusia kita nampaklah dia mati, dikebumikan, tapi di sisi Allah SWT dia sebenarnya hidup. Dia diberi rezeki oleh Allah SWT, ya. Pahalanya akan berterusan sampai ke hari kiamat, ya. Dia tidak akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua ialah surah Ali Imran ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Ini keistimewaan orang yang mati syahid akan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maghfirah minallah, dapat keampunan daripada Allah, wa rahmah, dan akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah
gunanya kehidupan kita ini selain daripada untuk mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Kita nak masuk syurga Allah pun Ta'ala pun bukan kerana amal kita. Walaupun kita rasa amal kita ni banyak, amal kita ni tinggi, amal kita ni hebat, tapi bukan itulah yang boleh membawa kita ke dalam syurga Allah. Melainkan dengan rahmat Allah jua. Dengan rahmat Allah lah, dengan kasih sayang Allah lah, maka kita dimasukkan Allah ke dalam syurga. Tapi orang yang mati syahid ni memang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Jelas disebut dalam ayat ini. Orang yang mati syahid akan mendapat maghfirah minallah. Akan mendapat keampunan Allah dan akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga surah Ali Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Banyak. Ini kali kedua dah ni Allah sebut ni. Tadi dekat atas tu. Janganlah kamu sangka orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup. Bal ahya. Bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka hidup. Di sisi manusia kita nampak dia matilah. Dia dikebumikan. Bal ahya. Tapi dia tu sebenarnya hidup. Inda rabbihim. Di sisi Tuhan. Yurzakun. Dan di sisi Tuhan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ali Imran ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira. Siapa? Orang yang mati syahid inilah disebabkan kurniaan Allah yang diberikan kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. La alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inilah kelebihan orang-orang yang mati syahid, tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Alla khaufun alaihim, Allah amankan mereka daripada perasaan takut. Walahum yahzanun, dan mereka sekali-kali tidak akan merasa bersedih hati, berasa berduka cita. Walaupun mati dalam keadaan yang berlumuran darah kerana memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kerana nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimah yang paling tinggi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sanggup mengorbankan diri demi agama, maka Allah SWT berikan kepada orang yang mati syahid ini, diamankan mereka daripada perasaan takut dan mereka itu tidak akan berduka cita. Bahkan mendapat keampunan, rahmat, mendapat amalan yang berterusan sehingga ke hari kiamat, diberikan rezeki, diamankan daripada perasaan takut. Seterusnya, dalam Jami' Al-Kabir, sebagaimana dituturkan oleh Salman juga, disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jihad satu hari di jalan Allah sama seperti puasa dan bangun malam 1 bulan penuh. Siapa sahaja yang meninggal kerana berjihad, nescaya pahala amal yang pernah dikerjakannya dahulu akan terus mengalir. Dia akan diamankan dari penguji kubur dan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai syahid. Seterusnya, sedangkan dari Ibnu Mas'ud dituturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa sahaja yang suatu hari berjihad di jalan Allah, jihadnya itu seperti puasa dan bangun malam, jihadnya itu sedangkan dari Ibnu Mas'ud dituturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa sahaja yang suatu hari berjihad di jalan Allah, jihadnya itu seperti puasa dan bangun malam 1 bulan.
dia akan diselamatkan dari penguji kubur dan dialirkan pahala amalnya hingga ke hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Ini tadi kita sebut di awal-awal lagi tentang kelebihan orang yang tidak akan disoal di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertamanya kenapa? Musibah, kerana musibah kematian. Musibah kematian yang pertama ialah kerana berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah. Jadi musibah kematian ini yang berjihad pada jalan Allah Taala ini, maka sebagai kriteria yang pertama lah, kriteria pertama yang tidak akan awal-awal lagi yang tidak akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tidak adanya fitnah kubur bagi orang yang mati pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk pula sebab yang kedua. Orang itu tidak akan disoal di dalam kubur. Daripada Abu Hurairah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa sahaja yang meninggal dalam keadaan sakit, bererti dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia akan diselamatkan dari fitnah kubur serta dibawakan rezeki dari syurga pada pagi dan petang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ini yang kedua pula, iaitu musibah juga yang membawa kepada kematian. Yang tadi itu musibah membawa kematian kerana jihad fisabilillah. Yang ini pula musibah membawa kepada kematian kerana sakit. Sakit yang macam mana? Al-Qurtubi mengatakan hadis tersebut bersifat umum, umum sangat. Sakit sahaja disebut. Sakit sahaja. Jadi Al-Qurtubi mengatakan hadis tersebut bersifat umum, berlaku pada seluruh penyakit, tetapi dipersempit dengan hadis lain yang berbunyi siapa sahaja yang dibunuh oleh penyakit perutnya, dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan lain-lain. Maksudnya musibah yang membawa kepada kematian, sakit yang di dalam perut. Bukan sakit yang lain. Yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah penyakit usus. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan adalah sakit perut. Kita lihat penjelasan dia dekat bawah ni. Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, asyuhada'u khamsatun. Yang dikatakan orang yang syahid itu 5. Orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Al-mata'un, iaitu orang yang mati kerana ta'un. Ta'un ni wabak lah. Orang yang mati kerana ta'un. Jadi Nabi sebut orang yang mati syahid itu ada 5 jenis. Yang pertama al-mata'un, orang yang mati kerana ta'un, kerana wabak. Yang kedua wal mabatun, iaitu orang yang mati kerana sakit dalam perut. Ni sakit dalam perut, penyakit dalam perut, usus dan sebagainya lah. Wal ghariq. Yang dikatakan syuhada yang ketiga itu ialah orang yang mati lemas. Mati lemas satu ialah orang yang terkena ta'un. Yang kedua, orang yang sakit dalam perut. Yang ketiga, orang yang mati lemas. Yang keempat, wasahibul hadmi. Wasahibul hadmi, iaitu orang yang mati kerana ditimpa runtuhan. Timpa bangunan ke, tanah runtuh ke dan sebagainya. Wasyahidu fi sabilillah. Dan yang kelimanya ialah orang yang syahid fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah, menegakkan agama Allah. Inilah yang dikatakan hadis riwayat Al-Bukhari nombor 2829 dan Muslim 1914. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, syahid itu ada 5 golongan. Yang pertama, orang yang mati syahid itu kerana wabak. Kerana wabak yang menimpa, yang melanda satu negara, satu negeri itu mati, maka dia dikira sebagai mati syahid. Wal mabatun, orang yang ada sakit dalam perut. Sebab apa mati? Sebab sakit dalam perut, usus dan sebagainya, maka dia dianggap sebagai mati syahid. Wal ghariqu, orang yang mati lemas. Dia mandi mati lemas, maka orang ini kira mati syahid. Wasahibul hadmi,
Orang itu orang yang mati kerana tertimpa runtuhan. Runtuhan bangunan ke, konkrit ke, dan sebagainya. Wasyahidu fi sabilillah. Yang ini kita fahamlah, orang yang berjuang pada jalan Allah. Dalam riwayat yang lain bahawa baginda bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh di jalan Allah, maka orang itu dikira sebagai syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Maka siapa yang mati kerana penyakit ta'un, wabak. Ta'un ni wabak lah. Maka dia juga dianggap sebagai syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan siapa yang mati kerana ada penyakit perut, juga ialah orang itu dikira sebagai syahid. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ni disebut 3 golongan yang dikatakan syahid. Siapa yang syahid? Siapa yang berjuang pada jalan Allah kemudian dia mati, maka dikira syahid. Siapa yang mati kerana ada sakit dalam perut, maka dikira syahid. Siapa yang mati kerana ta'un, maka dia dikira sebagai syahid. Kerana wabak, maka dikira syahid. Seterusnya, begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'unu syahadatun likulli muslim." Wabak ta'un itu adalah penyebab mati syahid bagi setiap muslim. Ini hadis riwayat Al-Bukhari 2830 dan Muslim 1916. Jadi, daripada hadis-hadis di atas ini jelas menunjukkan bahawa orang Islam yang mati kerana wabak ta'un, kerana wabak ta'un dianggap sebagai mati syahid. Kurniaan gelaran syahid ini adalah dianugerahkan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita dapat tengok dalam hadis-hadis tadi. Kurniaan mati syahid ini sebenarnya disebut oleh baginda Nabi. Nabi sendiri yang sebut. Siapa yang berjuang pada jalan Allah, syahid. Siapa yang kena wabak kemudian mati, syahid. Siapa yang sakit dalam perut, mati, dikira syahid. Ya, ini sendiri Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan kelebihan-kelebihan tersebut. Kelebihan ini, kurniaan ini disebutkan sendiri oleh baginda Nabi SAW. Ya. Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa kesemua jenis kematian ini dianggap sebagai mati syahid disebabkan kelebihan kurniaan Allah SWT kepada mereka. Ini adalah kurniaan Allah kepada mereka. Kurniaan Allah, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan Tuhan kepada mereka. Kerana dahsyatnya kesakitan. Bayangkanlah orang yang mati lemas tu kan, macam mana ketika dia nak mati tu. Tak boleh nak bayangkan macam mana dia nak mati tu. Menahan kesakitan. Macam mana orang yang ditimpa runtuhan tu, ketika dia dalam keadaan sakit mengerang, menahan sakit. Begitu juga orang yang ada sakit dalam perut, melanggung kesakitan tu. Jadi Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa kesemua jenis kematian ini dianggap sebagai mati syahid disebabkan kelebihan kurniaan kepada Allah kerana dahsyatnya kesakitan dan kepedihan kematian tersebut yang ditanggung oleh mereka. Jadi elok juga kalau kita sebutkan pembahagian mati syahid itu. Pembahagian mati syahid. Syahid itu ada berapa sebenarnya? Okey. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya bahawa melalui hadis-hadis ini kita dapat bahagikan hadis-hadis di atas tadilah, kita dapat bahagikan mati syahid itu kepada 2 kategori. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mati syahid itu ada 2 kategori. Satu, syahid di akhirat dan syahid di dunia. Dia dapat dua-dua sekali. Yang pertama ni syahid akhirat, syahid dunia. Apa maksud syahid akhirat, syahid dunia ni? Iaitu siapa yang gugur terbunuh di jalan Allah melawan orang-orang kafir, menegakkan agamanya ikhlas kerana Allah serta dalam keadaan mara ke hadapan dan bukannya berundur melarikan diri daripada musuh. Orang ini kalau dia pergi bertempur dengan musuh dengan membawa hati yang ikhlas, mara ke depan, tidak berundur, kerana nak lari, nak takut, maka orang ini jika dia mati, dia akan syahid akhirat, syahid dunia. Ini kelebihan orang yang melawan musuh Allah SWT
dengan hati yang ikhlas, dengan semangat jihad yang tinggi. Yang kedua, syahid akhirat sahaja. Tadi syahid akhirat dan syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat saja, iaitu mereka yang diberikan pahala mati syahid. Namun tidak terpakai ke atas mereka hukum syahid tersebut di dunia. Maksudnya, yang tadi itulah, apa dia? Yang mati kerana ada sakit dalam perut, yang mati kerana tenggelam lemas, yang mati kerana terkena runtuhan-runtuhan. Maka orang ini dianggap sebagai syahid akhirat sahaja. Syahid akhirat sahaja maksudnya masih lagi kena mandikan, masih lagi kena solatkan. Berbanding tadi syahid yang pertama ni, syahid akhirat dan syahid dunia ni, dia tak perlu dimandikan. Ya, tapi orang yang syahid akhirat sahaja, lemas, kemudian tadi apa? Yang lemas, kemudian yang tertimpa runtuhan, akibat runtuhan, kerana taun, maka orang ini jika dia mati, dia dapat syahid akhirat tapi masih lagi perlu dimandikan, disolatkan. Okey? Manakala Imam An-Nawawi menambah kategori yang ketiga. Imam An-Nawawi tambah, ada lagi satu syahid. Okay. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata ada dua sahaja, iaitu syahid akhirat dan syahid dunia. Dan syahid akhirat. Tapi Imam An-Nawawi menambah kategori yang ketiga, iaitu mereka yang mati syahid di dunia tetapi tidak akhirat. Cuma syahid dunia je tapi tak syahid akhirat. Siapa dia? Iaitu kategori ini di dalam kitabnya yang lain, Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan mereka yang gugur terbunuh di dalam perang melawan orang kafir, yakni bagi menegakkan agamanya, tetapi ada tetapi ni, ada halangan ke atas mereka seperti niat yang rosak dan ketika lari daripada medan perang. Ini yang tadi ni dia tak bersabar, hatinya berubah ni. Kerana berjuang, kerana nak nama, berjuang kerana supaya orang kata nanti dia nak mati syahid. Berjuang dalam keadaan tidak membawa hati yang ikhlas. Berjuang supaya nanti dipuji orang. Kemudian tidak tetap pendirian, melarikan diri dan akhirnya dia terbunuh dan dia mati, maka orang ini niatnya telah berubah dan dia hanya dapat syahid dunia sahaja. Dan dia tidak dapat syahid akhirat. Oleh itu, kita ketahui bahawa mati kerana wabak taun adalah termasuk dalam syahid di akhirat, tetapi tidak di dunia. Ini bermakna bagi mereka di akhirat pahala mati syahid, tetapi di dunia maka masih perlu dimandikan dan disolatkan. Jadi termasuk jugalah kata Dr. Zulkifli Al-Bakri berkenaan dengan kes COVID-19 ni, itu juga termasuk dalam ta'un, wabak. Mati kerana COVID-19 dikira sebagai mati kerana ta'un, kerana wabak yang melanda. Ramai orang meninggal, ramai orang mati kan. Jadi mana-mana orang Islam yang mati kerana wabak ini, maka kata Dr. Zulkifli dalam bayan linnasnya, katakan bahawa orang itu adalah orang yang mati syahid, termasuk dalam mati kerana ta'un, kerana wabak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita dah sebut dua perkara lah, iaitu orang yang dihindari daripada soal munkar dan nakir, iaitu pertama musibah yang membawa kepada kematian kerana berperang fi sabilillah. Yang kedua ialah musibah yang membawa kepada kematian kerana sakit. Sakit yang macam mana? Yang tadi disebut sakit dalam perut. Yang kedua ialah sakit yang lain-lainnya tadi sebut kerana apa? Kerana lemas dan juga kerana tertimpa runtuhan-runtuhan, sama ada bangunan ke, runtuh ke dan sebagainya. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan sebut pula orang yang aman daripada soal munkar dan nakir ni,
dari aspek amalan. Dari aspek amalan. Ni, hari ni kita sebut musibah yang menyebabkan kematian. Ada dua tadi kan, iaitu kerana meninggal syahid fi sabilillah, juga kerana sakit, kerana sakit yang tertentulah tadi. Nanti yang kita belum sebut ialah apakah amalan-amalan khusus, amalan-amalan istimewa si Fulan kalau dilakukan di dunia ini akan menyebabkan dia itu tidak akan ditanya di dalam kubur nanti oleh muka malaikat nakir. Begitu juga dengan zaman ataupun masa. Masa yang macam mana mati ini yang menyebabkan nanti dia akan selamat daripada soalan-soalan daripada mungkar dan nakir. Okey, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.